Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala berserta dengan akhlak yang mulia yang sesuai dengan sunnah junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua, anjuran surau Jumaat An-Naim section 5 Wangsa Maju menggunakan kitab Kekeliruan Ummat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 215 ya. Baik, kita undur sedikit ke muka surat 213, iaitu kita telah masuk ke bab yang ke-10, yang mana Ustaz Muhaddir menyentuh kekeliruan-kekeliruan yang berlaku yang ada kaitan dengan kematian, iaitu yang pertama masalah kenduri tahlil atau lebih dikenali sebagai kenduri arwah. Jadi walaupun amalan ini telah lama dilakukan oleh masyarakat kita daripada satu generasi ke satu generasi, tapi ianya ditentang oleh sebahagian daripada saudara-saudara kita sendiri dengan alasan amalan tersebut adalah bid'ah, tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata dia, zaman Nabi SAW pun ramai je orang mati. Bukan tak ada orang mati zaman Nabi. Tak pernah pula kita dengar Nabi SAW atau para sahabat membuat kenduri arwah. Jadi kalaulah kenduri arwah ni bagus, tentulah zaman Nabi, zaman sahabat orang dah buat. Jadi ini adalah salah daripada titik awal lagi, iaitu menyangkakan bahawa semata-mata sesuatu perbuatan itu ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ditinggalkan oleh salafus soleh, berarti itu menunjukkan perbuatan itu tidak baik. Itu menunjukkan bahawa perbuatan itu adalah haram, ya. Jadi itu walaupun semintas lalu nampak macam menarik, ya, teori begitu, tetapi bercanggah ya dengan ayat suci Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bercanggah dengan ilmu serta kaedah usul fiqh ya. Itu kita dah cover pada bab yang kedua. Ini kita dah masuk bab ke-10. Tapi tak salah kita refresh kembali. Bila seseorang itu mencegah sesuatu amalan, bila kita tanya kenapa tak boleh buat, alasan dia Nabi tak buat ataupun sahabat pun tak buat, ya. Dengan alasan tersebut, pertama dia melanggar ayat suci Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu
fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, hendaklah kamu ambil akan dia. Makna yang Nabi SAW bawa, wajib kita terima. Tak boleh kita tolak. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang baginda larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Jadi Al-Quran mengatakan apa yang Nabi SAW larang. Al-Quran tidak mengatakan wa ma lam yaf'alhu fantahu. Dan apa satu perkara yang baginda tak buat, dah kamu pun jangan buat. Tak ada. Jadi saya hadir semalam di USAS, di Universiti Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar, mendengar pembentangan daripada pakar usul fiqh Syekh Dr. Ahmad Mamduh Al-Azhari Al-Misri, daripada Al-Azhar, daripada kalangan ulama-ulama negeri Mesir, ya. Jadi beliau menerangkan perkara yang sama, ya, berlaku kekeliruan kerana menyangkakan bahawa meninggalkan satu perbuatan itu berarti haram. Sedangkan itu bercanggah, ya, dengan implementasi daripada Rasulullah SAW sendiri. Memang baginda SAW bersabda wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Memang betul. Tetapi di dalam syariat, sesuatu hukum tidak diambil secara piecemeal. Ambil satu hadis terus keluar hukum, tidak. Tetapi hukum diambil secara keseluruhan. Diambil daripada sekumpulan hadis dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Yang mana ayat Al-Quran saling tafsir menafsirkan. Yang mana hadis juga demikian. Ada kalanya hadis menafsirkan Al-Quran, ada kalanya Al-Quran menafsirkan hadis. Jadi tak boleh kita ambil satu hadis in isolation. Kita ignore hadis-hadis yang lain. Lebih-lebih lagi kita ignore cara yang mempunyai hadis, iaitu Nabi SAW sendiri implement. Baginda SAW sendiri dalam banyak kejadian, bila ada sahabat buat satu perbuatan yang baginda tak buat, mana baginda tinggalkan. Baginda tak amalkan. Baginda tidak langsung melarang. Baginda akan menilai terlebih dahulu, adakah perbuatan itu selari dengan syariat atau bercanggah. Kalau bercanggah, barulah Nabi SAW larang, ya, ataupun tegur. Kalau tidak bercanggah, bahkan ada masanya Nabi SAW memuji. Salah satu contoh, saya masih ingat, ya, kita dalam bab yang pertama kita bawa 10 contoh. Satu daripada 10 contoh itu adalah bagaimana seorang sahabat yang menjadi imam, ya, di Masjid Quba dalam sembahyang, bukan dalam urusan dunia biasa ni, dalam ibadah, iaitu ibadah solat, beliau melakukan perbuatan yang Nabi SAW tidak buat. Dan Nabi SAW juga tidak suruh. Dan bahkan tidak digemari oleh jemaah dia. Iaitu, dia akan membaca suratul Ikhlas pada setiap rakaat. Berarti dia baca Fatihah, selesai Fatihah dia akan baca Qul Huwallahu Ahad sampai habis, lepas tu dia akan baca surah, lepas tu baru dia rokok. Rakaat yang kedua sama, baca Fatihah, baca Qul Huwallahu dulu, baca surah, baru dia rokok. Yang pertama, ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua, tidak ada anjuran khusus, ya, Nabi SAW suruh berbuat demikian, tidak ada. Dan apabila jemaah memberi cadangan supaya imam ini memilih salah satu, kalau memang nak baca Qul Huwallahu, sudah Qul Huwallahu cukuplah, rokoklah, tak payah lagi baca surah. Ataupun baca surah, jangan baca Qul Huwallahu, jangan baca dua-dua, pilih salah satu. Jadi imam ini berpendirian, kamu oranglah pilih salah satu. Kamu pilih, kalau nak saya jadi imam, macam tu cara saya, tak payah komplain. Kalau nak komplain macam-macam, nanti imam lain lah, senang. Jadi makmum, memang mereka suka imam tu, dalam bab lain okey. Bagi mereka, inilah orang yang paling layak jadi imam. Jadi keberatan lah nak ganti dengan orang lain. Cuma dekat situ sikit mereka tak selesa. Lalu mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW. Kalaulah benar teori yang mengatakan sesuatu benda yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW berarti melakukannya adalah haram, maka tugas seorang Rasul adalah melarang. Sifat seorang Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Jadi Nabi SAW akan panggil imam itu bagi tahu, tuan imam, buat benda yang saya tak buat tu hukumnya haram.
saya tak buat macam Tuan Imam buat tu, maka Tuan Imam tak boleh buat. Sepatutnya begitu. Yang berlaku, bila dapat aduan, Nabi SAW dia panggil imam itu dan Nabi menyiasat terlebih dahulu. Nabi tabayun terlebih dahulu. Ya. Zaman kita sekarang ni lebih banyak tibayun. Itu yang letih. Ya. Sahabat kita, Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar, Hafizahullah, dijemput pergi kenduri kahwin. Memenuhi jemputan kenduri kahwin, hukumnya wajib secara asas. Kecuali kalau ada uzur. Kenduri lain tak apa. Ya, kenduri naik pangkat, kenduri apa. Tapi kalau kenduri kahwin, wajib kita itu memenuhi. Itu secara asas. Tapi kalau kita tahu, dalam kenduri kahwin tu ada perkara-perkara maksiat, maka sudah tak jadi wajib. Ya, kita tak boleh pergilah. Kerana nanti kita akan berada dalam majlis yang ada maksiat. Jadi saya difahamkan Ustaz Wadi ni dia tak tahu. Yang dia tahu dia dijemput. Dah sampai ke sana tengok suasana, maklumlah ya, artis ya. Takkan sama dengan jemaah surah An-Naim. Kan gitu. Jadi bila lihat perkara-perkara yang tak patuh syariah, jadi beliau cut short dah, beliau punya stay kat situ, tak sempat makan pun. Ya, selepas pengantin berucap, beliau pun beredar. Okay. Tapi sudah parah ditibayun dalam internet dan sebagainya. Jadi tak tabayun dulu apa masalah. Kenapa Ustaz pergi majlis macam itu. Jadi kan dia boleh terang. Oh, saya pun tak tahu. Saya hanya memenuhi jemputan kahwin yang mana itu wajib. Bila saya dah sedar ada perkara-perkara tak patuh syariah, jadi saya tinggalkanlah. Dan itu pun yang disuruh dalam ilmu fiqh. Ya, kalau dah ada perkara macam itu, kita tinggalkan. Jangan lagi duduk di situ. Ya. Jadi Nabi SAW baginda tabayun dahulu. Tanya, ya, kenapa Tuan Imam tak mahu ikut cadangan daripada para jamaah? Ya, kenapa kalau orang utara kata awak duduk ketegak lagu tu, no? Dan jamaah abang kata tak suka lagu tu, hang duduk ketegak pasal apa? Jadi dia bagi tahu pasal ya Rasulullah, saya ni kasih sangat pada suratul Ikhlas ni. Saya cukup sayang pada suratul Ikhlas ini. Kalau kita rasa apa yang hebat sangat, sebab kita tak faham bahawa suratul Ikhlas itulah surah tauhid. Maka itulah dia tu menyamai 1/3 Al-Quran, fadilat dia. Jadi, apabila Nabi SAW mendengar jawapan tersebut, maka jawapan itu patuh syariah. Kerana kasih kepada ayat Quran itu bagus. Dan tidak ada di sana sebarang larangan bahawa tak boleh ulang surah yang sama. Tak ada. Boleh saja satu orang tu, rakaat pertama baca surah itu, rakaat kedua juga baca surah yang sama. Boleh. Jadi oleh kerana perbuatan itu tidak dilarang, dorongannya juga patuh syariah, iaitu kerana kasih kepada isi Al-Quran. Bukan sahaja Nabi SAW tidak melarang, bahkan baginda SAW memuji. Sabda Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suratul Ikhlas, itulah memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi kalau kita itu betul nak ikut sunnah Nabi SAW, maka kita suluhlah perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi. Jadi berarti yang kullu bid'atin dhalalah itu adalah am maksus. Zahirnya umum, tapi sebenarnya dimaksudkan dengan maksud yang khusus. Ya? Dikecualikan perkara-perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Dan ini pegangan sekalian ramai ulama. Semenjak daripada zaman salaf, semenjak daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membuat sesuatu yang Nabi SAW tak buat. Apa dia? Itu zaman Nabi SAW bab solat tarawih, Nabi tidak suruh ikut solat tarawih tu, ikut satu imam, tak ada. Kalau macam solat fardu kan macam itu. Seorang jadi imam, yang lain ikut. Tapi solat tarawih, solat sunat, Nabi buat, sahabat ikut. Masuk malam yang kedua, lagi ramai sahabat yang ikut. Masuk malam yang ketiga, atau mungkin malam yang keempat, Nabi SAW sembahyang tarawih di rumah, tak keluar. Sahabat tunggu. Nak solat dengan Nabi. Ya. Jadi keesokan hari Nabi SAW terangkan, bukan saya tak perasan bahawa kamu tu menunggu saya semalam, tapi saya bimbang nanti diwajibkan ke atas kamu, maka nanti akan membebankan. Jadi Nabi tidak mahu membebankan umat. Jadi bila Nabi SAW tak keluar, jadi masing-masing teruskanlah. Ada yang ikut orang ni jadi imam, ada yang ikut orang sana jadi imam, ada yang semayang seorang-seorang. Tarawih, tapi tak ada satu imam. Bila tiba zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar melihat suasana demikian di masjid, maka Sayyidina Umar mencadangkan, kalaulah
semua orang ini sembahyang di belakang seorang imam, alangkah itu lebih baik. Kan lebih tersusun, lebih teratur. Lalu pada malam yang lain, apabila Sayyidina Umar keluar, bila dapati cadangan beliau dilaksanakan, ya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu dilantik sebagai imam tarawih, yang lain semua ikut. Lalu Sayyidina Umar menkomen, nikmatil bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah, inilah dia. Jadi ada orang zaman kita tak terima bid'ah baik. Berarti dia lebih pandai daripada Sayyidina Umar. Sedangkan Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Umar sendiri mengatakan bid'ah yang baik. Oh, itu bid'ah dari segi bahasa. Oh, bid'ah dari segi bahasa, apa sahaja yang baru. Sebab zaman Nabi sudah ada tarawih. Ya, tarawih sudah ada. Tapi menetapkan tarawih di belakang solat imam belum ada. Dan itu soal ibadah. Kamu mendakwa bid'ah hanya dalam urusan dunia boleh. Adapun bid'ah dalam urusan ibadah semuanya sesat. Tarawih itu urusan ibadah. Kenapa Sayyidina Umar masih menerima bid'ah yang baik dalam urusan tarawih? Kerana tidak bercanggah dengan syarak. Baik. Bahkan itulah yang ditetapkan, yang diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i adalah ulama salaf. Kamu suka mendakwa diri kamu salafi. Salafi berarti pengikut salaf. Kalau kamu mendakwa salafi, tetapi dalam praktiknya kamu tidak ikut salaf, kawan-kawan di sebelah Kedah kata, hak tu salafi. Bukan salafi, salafi. Salafi kot ni, dia pun pikut lain. Oh, tak maulah lagu tu. Biar betul pi lah. Salafi nanya. Salafi bagus, ikut salaf. Jadi salaf menerima perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Nak namakan perkara baharu itu bid'ah hasanah, boleh. Ramai ulama lakukan begitu. Tak nak namakan bid'ah langsung pun tidak masalah, kerana ia hanya masalah istilah. Tapi realitinya tidak semua perkara baharu dilarang. Jadi kena faham yang itu. Yang kedua, bercanggah dengan hadis Nabi SAW, yang mana baginda bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya larang kamu daripadanya, hendaklah kamu jauhi. Apa yang saya suruh, hendaklah kamu buat semampu kamu. Jadi yang Nabi suruh, kita kena usaha buat. Tak mampu, moga-moga dimaafkan. Tapi yang Nabi larang, hendaklah kita jauhi. Yang Nabi tak buat, ya belum tentu. Sebab itu kaedah dalam mengistinbat hukum mengatakan at-tarku la yantaju hukma. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan belum menatijahkan hukum. Dan dalam kaedah yang hampir sama, at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tinggalkan satu perbuatan tidak memastikan keharamannya. Tak mungkin haram, mungkin. Ada saja benda yang Nabi tak buat dan memang itu haram. Tetapi haram itu bukan kerana Nabi tak buat. Haram itu kerana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa perkara itu haram. Ya. Kemudian bercanggah dengan ilmu usul fiqh, kerana dalam ilmu usul fiqh sumber hukum banyak. Yang utama sekali adalah Quran dan sunnah. Sunnah bukan hanya perbuatan Nabi. Percakapan Nabi juga sunnah. Pengiktirafan Nabi juga sunnah. Ada di sana namanya ijma', ada nama qiyas, ada nama istishab, istisan, sadu zara'i, masalah mursalah dan sebagainya. Jadi kalau kita kata Nabi tak buat, maka haram. Berarti kita menyempitkan sumber hukum hanya 1/3 daripada sunnah, iaitu perbuatan Nabi. Ini tak betul. Dan bercanggah dengan kaedah usul fiqh. Dalam kaedah usul fiqh, diketahui keharaman sesuatu perbuatan pertama dengan ada sighatun nahyi. Ada uslub melarang, ada la nahi. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Berzina itu memang haram, menghampiri zina juga dilarang. Jadi mana tahu kata haram? Sebab Al-Quran menggunakan la. Jangan. Ataupun sighatut tahrim. Innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja diharamkan ke atas kamu bangkai, yakni makan bangkai itu haram. Mana tahu haram? Memang Al-Quran guna kalimah harrama. Allah mengharamkan. Yang ketiga, zammul fi'li. Kejian kepada perbuatan itu. Tidak dilarang, tidak dikata haram. Misalnya Nabi SAW bersabda, man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami.
Tapi kalau nak kempen tak menipu, macam mana kamu tak undi? Ya, gitu. Tapi bukan daripada golongan kami tu berat. Ia satu bentuk kritikan. Ia satu bentuk menunjukkan keharaman menipu itu. Walaupun tidak kata jangan menipu. Walaupun tak dikatakan menipu itu haram. Tapi oleh kerana dikeji sedemikian rupa, bukan daripada golongan kami, difahami bahawa menipu itu haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi tak buat, maka menunjukkan itu haram. Tidak ada. Maka daripada awal, nak memahami masalah tahlil arwah ni, tak boleh disuruh dengan Nabi buat ke tak? Sahabat buat ke tidak? Tidak. Hendak ada lihat perbuatan itu dan diukur dengan Quran dan Sunnah. Selari atau bercanggah. Jadi ada dua aspek. Namanya kedua arwah ni ada dua aspek. Satu aspek makan, yang kedua aspek zikir. Ini dua aspek. Makan apa hukum? Lepas orang kematian, kita jemput orang makan. Atau zaman sekarang ni, saya perhati di KL, lebih banyak, dia tak jemput orang makan. Dia bawa makanan ke masjid atau surau. Jadi dia beritahu kepada imam, mohonlah nanti lepas sembahyang minta jemaah buat tahlil sikit untuk arwah ayah saya. Kat belakang dia dah sedialah burger ke, nasi lemak ke, ya. Jadi apa hukum tu? Zaman Nabi tak ada. Tapi kita nak tahu haram tak haram, kita kena melihat kepada dalil. Kemudian yang kedua adalah zikir itu sendiri. Yang mana diniatkan pahalanya itu kepada si mati. Jadi kalau kita sudah faham begitu, kita dah buang daripada minda kita itu the cloud, ya. Macam kita apa? Yang jadi gelap ni, jerebu lah lebih kurang ni. Jerebu yang menutup pandangan tu, kita buang dahulu. Bahawa tidak semestinya benda yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW itu haram. Kita buang itu dulu, senang kita nak menerima keterangan tentang dalil. Soalan, apa pandangan Islam tentang majlis tahlil yang dibuat pada hari ke-3, ke-7, ke-20, ke-40, 100 dan seterusnya? Lalu dijawab oleh Ustaz Mahdi, dijawab dengan melihat beberapa perkara. Pertama, daripada sudut jamuan. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah ceritakan bagaimana setelah Nabi SAW selesai mengebumikan jenazah, dijemput untuk makan. Satu orang perempuan hantar wakil, jemput Nabi SAW makan dan Nabi pergi. Sebahagian ulama memahami perempuan itu adalah isteri si mati. Ya. Kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Balu, ya. Balu si mati. Apa beza balu dengan janda? Ya. Mana kalau janda cerai hidup, balu cerai mati. Okay. Balu. Jadi ada setengah orang dia kata tak jelas. Dalam hadis tu dia hanya kata da'iyum ra'atin, wakil seorang wanita. Tak jelas wanita tu isteri si mati kah ataupun wanita itu adalah wanita lain kah, tak jelas. Ya betul. Tetapi yang mengatakan haram langsung tak ada dalil. Jadi kadang-kadang dia berat sebelah. Mana dalil buat jamuan makan lepas kematian? Kita buat cerita gini. Oh, ni tak semesti si mati. Ya betul. Mana dalil yang kata haram? Yang kena dalil tu adakah kami je atau kamu tak perlu dalil? Kamu exempted daripada dalil. Kan sama-sama perlu pada dalil. Lebih-lebih lagi bab makan ini sudah ada dalil umum. Maknanya kita tu status quo tu dah berpihak pada kita. Kerana ada dalil Nabi SAW, dalam Quran pun ada, yang salah satu dalam hadis Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamu dah makan, dan sembahyang pada waktu malam hal keadaan orang sedang tidur. Maknanya solat tahajud. Jadi jamu makan ni Nabi dah suruh secara umum. Jadi jamu makan kerana apa tu? Masuk rumah baru. Boleh tak? Kan baru ni jiran depan rumah saya tu baru masuk rumah baru kan dia buat jamuan makan. Ada tak dalil kalau buat masuk rumah baru buat jamuan makan? Khusus tak ada lah. Tapi tak ada masalah. Termasuk jamu makan. Tiba-tiba naik pangkat. Ya, jamu makan. Saya ingat lepas PRN nanti lagi banyak yang jamu makan. Yang menang lah. Ya. Yang kalah tak tahulah. Jadi tak ada dalil. Ya, jamu makan kerana menang pilihan raya. Pilihan raya pun tak ada zaman Nabi.
Ya. Tapi ia masih termasuk dalam menjamu makan. Jadi termasuk jamu makan selepas kematian. Cuma bukanlah kita jamu makan selepas kematian itu sebagai tanda kegembiraan. Tak sesuai kan? Kematian, gembira pula. Selalu kau jamu makan ni kerana gembira. Ya, naik pangkat, masuk rumah baru, menang pilihan raya, itu ini. Ya. Kahwin. Tiba-tiba benda sedih kamu jamu makan. Bukan. Kena ingat, siapa yang buat jamuan makan selepas kematian bukan kerana kegembiraan. Hendaklah dia itu berniat dengan niat yang sepakat ulama terima. Apa dia? Iaitu saya jamu makan ini, niat saya ini adalah sedekah bagi pihak si mati. Kerana sedekah bagi pihak si mati tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Semua ulama terima kalau satu orang sedekah niatnya itu bagi pihak si mati, maka itu sampai bagi si mati, jadi bagi si mati. Tak ada khilaf. Jadi yang nak beramal kena faham, yang nak membangkang pun dia kena faham kenapa dia bangkang. Kalau semata-mata Nabi tak buat, itu bukan alasan. Kerana ada dalil umum menyuruh menjamu makan. Tapi kata dia, tidakkah yang sunnah itu bahawa orang ramai yang menyediakan makanan untuk keluarga si mati? Bukannya keluarga si mati pula yang susah payah buat makanan untuk orang ramai. Jawapannya betul. Ya. Apa yang dia kata itu betul. Ya. Sunnahnya adalah bila berlaku kematian, jiran tetangga, ya, orang ramai, buat makanan bagi pihak si mati. Apa dia punya illah dia? Itu meringankan beban keluarga si mati. Kerana kebiasaan, keluarga yang berlaku kematian, pertama sedih, yang kedua sibuk. Kedua-dua ni boleh menghalang urusan nak masak-memasak. Tiba-tiba ada orang tolong bawa makanan, itu meringankan beban. Dan adat kita orang Melayu dahulu adalah jiran datang bawa beras, bawa gula, tolong masak, tolong. Ya, tak adalah bawa makanan siap. Ya, tapi nanti mereka hidang di rumah si mati. Ya, itu termasuk meringankan beban lah. Sekira-kira diambil kira alasan meringankan beban itu, ulama Arab Saudi sendiri mengatakan, kalaulah dari segi realitinya, yang beri makanan itu terlampau ramai. Katalah di taman tu ada 100 rumah. Setiap orang lah, 80 yang datang, 100 yang datang, 80 bawa makanan. Makanya tuan rumah dah pening, aku nak letak makanan banyak-banyak nak makan, memang taklah kan. Nak simpan peti ais dah penuh. Ya. Maka kata ulama Saudi, kata silap saya Syekh Ibn Utsaimin, kalau tidak Syekh Ibn Utsaimin pun barangkali Syekh Ibn Baz. Saya pernah baca fatwa itu, tapi saya tidak ingat salah seorang daripada dua tokoh ulama Arab Saudi yang masyhur mengatakan hilang hukum sunat tadi. Kenapa? Saya dimarah oleh bila saya terangkan benda itu dalam dialog saya dengan Dr. Rozaimi 2016 di asalnya nak buat di surau ni. 2016 tu, tapi Jawi tak bagi. Sebab kata dia nanti orang bergaduh. Orang dah bergaduh dah sebelum tu. Kita nak bincang tu supaya ada ruang untuk nampak, oh kamu pegang begini, ini hujahnya. Kami pegang begini, ini hujah kami. Tapi ialah Jawi tak bagi. Kerana Jawi tak bagi, kita minta Jaiz bagi. Buat di Shah Alam. Jadi bila saya sebut begitu, saya ada baca orang komen, dia kata teruk betul Ustaz engkau ni menghina hadis Nabi. Bukan. Ini bukan menghina hadis Nabi. Ini memahami illah suruhan Nabi SAW itu. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu dia akan berpusing ikut illahnya. Ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, maka tidak ada hukum. Jadi sudah terbalik. Dari segi hikmah, memang untuk meringankan beban. Tapi dari segi realiti, oleh kerana terlampau ramai orang yang bawa makanan, sehingga membebankan. Ya? Kita dengar-dengar, kita belum pergi lagi. Dengar tuan rumah pun pening nak tahu makanan di mana. Maka tak sunatlah kita bawa. Hilanglah hukum sunat tadi. Kerana the purpose untuk bawa makanan tu dah hilang. Baik. Jadi, sekarang ini selesai bab makanan. Sudah terpayung dengan dalil yang umum. Tidak ada dalil yang melarang. Semata-mata dalil suruh buat makanan tidak automatik berarti kalau Nabi minta orang ramai buat makanan kepada keluarga si mati, tidak automatik berarti kalau keluarga si mati buat makanan jadi haram, tidak. Tapi boleh jadi haram. Misalnya keluarga si mati guna duit anak yatim untuk buat kenduri arwah. Haram. Tapi anak yatim tu dia redha, Ustaz.
Dia kata tak apalah, ambil lah. Anak yatim, anak si mati, tak balik lagi. Dia tanya oleh orang, "Dek, kita ambil sikit, dek, saka adik buat keduri arwah abah boleh ke?" "Tak boleh," kata dia. Tak sah. Sebab redha daripada kanak-kanak yang belum balik untuk tabarruk yang tidak menguntungkan dia dari segi duniawi itu tidak sah. Maka kita guna juga hukumnya haram. Jadi bukanlah totally mesti halal, totally mesti haram, tidak. Hukum ini dia melihat kepada asas dia. Baik, dan boleh jadi makruh. Kenapa buat berkumpul-kumpul ni? Alah, kita nak bagi nampak grand sikit, takkan mati kita senyap je. Tak boleh tu. Siapa suruh mati kecoh? Ataupun kita buatlah supaya nampaklah sedih sikit kan. Jadi biar ada orang menangis, ada orang meratap, itu haram. Kerana menangis boleh. Mengalir air mata kerana orang yang kita sayang mati itu biasa. Kita kadang tak boleh kawal pun. Kadang bukan baru mati semalam, mati setahun pun kita kadang teringat nangis lagi kan. Tapi yang tak boleh tu meratap. Mengeluarkan kata-kata, "Ya Allah, kenapa kau ambil anak aku?" Ya. Dah lah anak aku seorang, jiran aku 13 ambil seorang pun dia tak sedar. Macam tu. Dia tak redha dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi, ataupun kalau budaya Arab, dia akan koyakkan baju dia. Dia akan ambil pasir, tabur atas kepala dia akan tampar pipi dia sendiri. Itu hukumnya haram. Jadi kalau berkumpul, buat keduri itu tujuannya supaya ada ratapan, itu hukumnya haram. Ya? Jadi, tidak sempit ya. Hukum Islam ini dia melihat kepada asas dia. Baik. Jadi tentang yang keduri hari ketiga, ke-7, ke-20, ke-40 dan ke-10, Al-Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Hawi. Alah, itu pandangan ulama' je Ustaz. Habis itu kamu nak dengar pandangan siapa? Kita ikut Nabi Ustaz. Habis ulama' ikut siapa bang? Ulama' ikut siapa? Ulama' lah kerjanya nak ikut Nabi, nak faham Quran, nak faham hadis. Ya, ada orang dia perasan macam dia tu hidup zaman Nabi. Saya tak main lah ikut mazhab ni. Ya, saya semayang ikut cara Nabi terus. Mana kamu tahu cara Nabi semayang? Ada kamu lihat Nabi semayang? Mohong sangat. Tak ada lah, tapi saya pergi kursus lah. Jadi Ustaz tu kata berdasarkan hadis yang sahih. Yang mazhab ni pun sama lah. Berdasarkan hadis lah mereka terangkan cara semayang tu. Bukan mereka sendiri. Ya? Baik. Jadi apa alasannya? Inna Tawus qala, sesungguhnya Tawus ya, radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu seorang tabi'in, ya, anak murid sahabat, mengatakan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Adapun orang mati, dia akan diuji dalam kubur dia selama 7 hari. Jadi, kita di dunia pun kalau baru masuk tempat baru kan ada orientasi lah, ya, kurang selesa lah, ya. Rupanya berpindah alam juga diuji. Berapa lama? 7 hari ya, untuk orang mukmin. Fakanu yastahibbuna ayut'imu anhum tilkal ayyam. Lalu depa ni dulu, fakanu ni kalau kita terjemah depa dulu, bila tabi'in bercakap depa dulu, makna merujuk kepada sahabat. Itu kefahaman dia. Fakanu, mereka dulu-dulu ni, bila tabi'in yang bercakap macam itu, berarti sahabat. Sahabat suka untuk menjamu makan bagi pihak orang mati pada 7 hari tersebut. Ila an qala an Ubaid bin Umair qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafiq. Jadi dia cerita lagi. Tadi dia cerita orang mati diuji 7 hari. Jadi sahabat akan jamu makan selama 7 hari. Tujuannya moga-moga ujian tu ringan. Sebab sedekah ni sampai kepada dia. Tapi dalam riwayat yang lain, 2 jenis orang diuji. Satu orang yang benar-benar beriman, satu orang lagi munafik. Dalam hati dia tu ada nifaq. Fa'amul mu'minu fayuftanu sab'an. Orang yang betul-betul beriman diuji juga selama 7 hari. Wa amal munafiqu fayuftanu arba'ina sabaha. Adapun orang yang dalam hatinya tu ada nifaq, dia diuji lebih parah lagi 40 hari. Maka sandaran untuk melakukan jamuan yang kata 7 hari 40 hari ini berdasarkan amalan sahabat mengikut riwayat Imam Tawus radhiyallahu taala anhu. Kemudian diterangkan lagi dalam kitab yang sama, inna sunnatal it'ami sab'ata ayyamin balaghani annaha mustamiratun ilal an bi Makkah wal Madinah. Jadi kadang-kadang kita ni diperolok-olokkan. Kata dia ni amalan orang Melayu.
tentang kematian, senarai amalan orang Melayu. Jamu makan, tabur bunga atas kubur, jirus air atas kubur. Ini amalan orang Melayu. Ini amalan sunnah. Macam tu. Padahal yang dia kata amalan orang Melayu tu, kalau dia mengaji lebih jauh lagi, itu juga sunnah. Ini sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Kata Imam Sayuti, sesungguhnya sunnah memberi makan selama 7 hari itu telah sampai kepada saya bahawa sunnah ini berkekalan sehingga sekarang. Di Mekah dan di Madinah, sejak zaman sahabat sampai sekarang. Sekarang itu bila? Zaman Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala, diamalkan sunnah memberi jamuan makan 7 hari kematian ini. Fazahiru annaha lam tutrak min ahdi sahabati ilal an. Zahir daripada amalan ini menunjukkan bahawa sunnah ini tidak pernah ditinggalkan semenjak daripada zaman sahabat hinggalah ke zaman kita sekarang. Lalu kita diperolok-olokkan ini, kata dia, hanya budaya orang Melayu. Tidak demikian. Secara ilmiahnya tidak demikian. Asal orang Melayu je kau mana ya? Ke macam tu? Ke macam mana? Ya, selawat selang tarawih pun hanya orang Malaysia buat katanya. Padahal satu dunia. Di Turki pun selawat selang tarawih. Di Jordan pun ada yang selawat selang tarawih. Kenapa kita nak pandang lekeh sangat kepada amalan kita sendiri? Selawat ni ibadah yang tidak ditetapkan masa. Selang tarawih boleh, sebelum tarawih boleh, lepas tarawih boleh, sambil memandu boleh. Bahkan sambil jogging juga boleh selawat. Tak boleh dalil khusus. Baik. Wa annahum, dan mereka yang beramal dengan sunnah bagi makan 7 hari ini, akhazuha, mengambil sunnah ini khalafan an salafin, yang kemudian ambil daripada yang salaf, ila sadril awal, sehingga sampai pada generasi pertama, iaitu amalan ini ambilannya sampai kepada amalan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau nak ikut salaf, ya di jalan dia, jamu makan 7 hari selepas kematian. Kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Yang masalahnya membid'ah, menyesatkan orang tu yang jadi gaduh. Sama dengan cerita, tapi dah banyak tahun dah. Bergaduh kat dalam masjid. Sebab masa bersalam, jemaah selawat. Sallallahu ala Muhammad. Macam masjid surah sini kan selawat kan? Lepas tu ada satu orang, dia semangat lebih. Dia tanya apa selawat-selawat? Ini semua bid'ah, tak ada zaman Nabi. Rupanya yang kena marah tu pun jenis panas baran juga. Jadi dia marah balik. Akhirnya bergaduh dalam masjid. Ya, bergaduh dalam masjid, sunat ke apa? Kan jelas dilarang. Jadi sebab bersempit dada dengan benda yang ada keluasan, akhirnya terjerumus dalam perkara yang jelas haram. Bahkan sampai kepada saya, cerita yang saya daripada orang yang saya percaya, di Selangor ni lah. Ada satu orang tokoh ketika beliau rajin berkuliah di Selangor, beliau berpesan kepada imam supaya jangan baca kunut masa salat subuh. Padahal kita tahu isu baca kunut kan isu khilaf. Sebab itu Syekh Ahmad Mamduh mengatakan lucu orang yang nak membid'ahkan benda khilaf. Seolah-olah ayat Quran hadis ni semuanya qat'i, semuanya pasti. Tidak. Banyak Quran hadis yang zanni. Mungkin makna ni, mungkin makna macam itu. Bila zanni itu yang berlaku khilaf. Ya. Jadi imam ni pun risau juga sebab kan tempat tu memang orang baca kunut. Jadi kata dia, habis kalau makmum tanya saya kenapa tak baca kunut, macam mana pula? Alah, imam jawablah, lupa. La ilaha illallah. Berbohong tu kan tak ada khilaf haram. Kan? Berbohong tu dah jelas haram. Ya, baca kunut paling-paling ada ulama kata sunat, ada ulama kata tak sunat. Masing-masing ada dalil. Itu maksudnya belapang dada. Yang taklid pada kata sunat, ya baca. Jadi Ustaz Saman Ali tak setuju. Tak percaya dengan dialog aliran Wahabi 11 Februari yang lalu. Ustaz Saman Ali kata tak. Kita nak bid'ahkan juga. Itu jadi masalah. Datang pakar usul fiqh daripada Al-Azhar, kata dia ini lucu, kata dia. Orang bersikap macam ni mudhik, menyebabkan orang boleh ketawa. Ya, seolah-olah semua ayat Quran tu satu makna saja. Tidak. 2 minit lagi. Faedah. Orang yang melarang buat tahlil pada hari ke-3, 7, 20, 40 dan 100 selepas kematian berdalilkan bahawa ia tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Itu kita dah terangkan. Untuk hari ke-3 dan ke-7, secara spesifik sahabat buat. Dalam riwayat Imam Tawus tadi.
Jadi yang penting, yang lain daripada yang 7 tadi, itu tidak ada dalil khusus yang menyuruh. Kalau nak buat pun atas dasar kemudahan saja, kebiasaan yang tidak bercanggah dengan syarak. Bukan satu kemestian. Kita kena ambil cuti ni sebab hari 40 jatuh hari kerja, tak perlu. Yang penting jamu makan tu jelas niat sedekah bagi pihak si mati, dan tahlil-tahlil itu niat pahalanya sampai kepada si mati. Itu ada perbincangan yang lain, sampai ke tak sampai. Baik. Seterusnya isu haul. Jadi saya dijemput untuk berterlibat dengan program haul Tok Ku Paluh. Kemudian ada tahun lepas dijemput terlibat haul Tok Kenali. Maknanya setahun diingat kematian tu ada program-program dia. Boleh ke macam tu? Setahun dia ingat orang mati ni. Jadi diceritakan tentang dalil haul. Itu insya-Allah dalam kuliah yang akan datang di muka surat 218 tentang sambutan haul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.